Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40. Dan hari ini kita sampai kepada hadis yang ketiga daripada Sayyidina Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Dari terjemahannya, jadi kita akan baca terjemahan ini bersama-sama dengan syarahnya sekali, yaitu kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Jardani radhiyallahu anhu. Jadi hadis diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar, maksudnya salah seorang sahabat yang kita dah bincangkan sebelum ni, iaitu Abdullah ibn Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi apabila Imam Nawawi menyebut lafaz radhiyallahu anhuma, jadi dalam syarah menyatakan bahawa sepatutnya apabila kita menyebut seorang sahabat dan bapanya juga sahabat, maka adalah kita mohon keredaan kepada kedua-duanya sekali. Jadi Abdullah ibn Umar ni memeluk agama Islam semasa dia berada di Mekah bersama-sama dengan bapanya pada ketika dia masih kecil. Ini saya bacakan syarahnya. Dan dia berhijrah bersama-sama dengan bapanya ke Madinah. Dan dia adalah antara ulama fiqh dari kalangan sahabat dan orang yang paling bertakwa dan orang yang zuhud dari kalangan mereka. Menunaikan haji sebanyak 60 kali dan menunaikan umrah sebanyak 1000 umrah dan telah memerdekakan sebanyak 1000 orang hamba. Dan dia telah menyediakan tunggangan untuk berperang sebanyak 1000 tunggangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu ketika datang kepadanya 22,000 dinar, maksudnya hadiah datang kepadanya dalam satu majlis. Dalam 22,000 dinar, hari ini lebih kurang dalam 15,4 juta ringgit. Jadi falam yaqum hatta farraqaha. Dia tak bangun daripada majlis tersebut sehinggalah dia tadi mengagih-agihkan wang tersebut. Dan dia banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara-perkara yang dia sukai dan perkara-perkara yang menakjubkan daripada hartanya. Maksudnya apa saja yang harta yang dia sukai, maka dia akan sedekahkan. Dan apabila hamba-hamba abdinya mengetahui keadaan yang sedemikian, maka hamba-hamba abdi tersebut menzahirkan ataupun mereka tadi mendekatkan diri, menzahirkan yang mereka tadi mentaati Allah, selalu berada di masjid. Moga-moga tuannya, iaitu Abdullah ibn Umar tadi, memerdekakan mereka. Jadi apabila dia memerdekakan hamba-hamba tersebut kerana mereka tadi mendekatkan diri kepada Allah, maka dikatakan kepada Abdullah, mereka sebenarnya menipu kamu. Mereka bukannya sebenarnya ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi agar mereka tadi dimerdekakan. Jadi Abdullah ibn Umar berkata, siapa yang menipu kami kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya kami akan menzahirkan yang kami tadi ditipu juga kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kita tak kisah kan? Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghisap mereka. Aku hanya berhukumkan tentang zahir mereka. Dan dia memiliki seorang hamba perempuan yang dia amat suka kepada hamba perempuan tersebut,
Dan apabila dia mendengar firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat kebaikan sehingga kamu tadi menginfakkan apa saja yang kamu cintai. Maka dia berkata kepada hamba perempuan itu, pergilah. Sesungguhnya kamu ialah hamba telah dimerdekakan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia tadi menikahkan hamba tersebut dengan Nafi'. Dan dia kata, kalaulah tidak aku menarik semula ataupun mengambil semula pada satu perkara yang telah aku jadikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya aku akan menikahi hamba perempuan tersebut. Dan Nafi' tadi tu yang dia nikahkan dengan hamba perempuan tadi juga ialah hambanya. Dan Nafi' tadi tu ada seorang ingin membayar kepadanya sebanyak 10,000 dinar. Maknanya 10,000 dinar, maksudnya orang nak beli Nafi' tersebut dengan harga 10,000 dinar dengan harga 7 juta ringgit. Tetapi Abdullah bin Umar berkata kepada Asim ibn Muhammad, dia kata, wahai, maksudnya Asim ibn Muhammad dia berkata kepada Abdullah ibn Umar, wahai Abu Abdul Rahman, apa lagi yang kau tunggu-tunggu? Kau juallah hamba ni, nescaya kamu akan mendapat keuntungan yang amat besar. Dia kata, fahalla ma huwa khairu min zalik. Dia kata, tidak ingin satu perkara yang lebih baik daripada harga jualan tersebut. Maka dia kata, huwa hurrun li wajhillah. Dia dimerdekakan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu ketika semasa Abdullah bin Umar sedang sakit, maka dibawa kepadanya satu pinggan daripada buah anggur. Maka tiba-tiba datang orang miskin meminta makanan. Maka Abdullah bin Umar memberikan buah anggur tersebut kepada orang miskin tadi. Kemudian salah seorang daripada hadirin, dia pergi membeli semula buah tersebut daripada orang miskin tadi. Dan dia membawa semula kepada Abdullah bin Umar. Kemudian orang miskin tadi datang balik semula, meminta makanan. Lalu dia tadi memberikan balik semula buah tersebut. Sehingga datang orang yang lain pula pergi membeli buah tersebut. Dan orang yang meminta tadi ingin patah balik lalu dihalang. Jadi barulah selepas itu dapat Abdullah bin Umar makan. Dan dikatakan kalau Ibnu Umar tadi mengetahui bahawa buah anggur tadi ialah buah yang telah dibeli semula daripada orang yang meminta tadi, nescaya dia tidak akan memakan buah tersebut. Dan datang kepadanya satu ketika seorang peminta sedekah. Maka dia kata kepada anaknya, a'tihi dinaran, berilah kepadanya duit dinar. Maka apabila orang tadi pergi, anaknya berkata kepada bapanya, maksud Abdullah ibn Umar, anak dia kata kepadanya, taqabbalallahu minka ya abata. Moga-moga Allah menerima amalan kamu wahai bapaku. Maka Abdullah bin Umar berkata, lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah. Dia kata, kalau aku tahu bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menerima daripadaku satu sujud sahaja, aw sadaqatan wahidatan, ataupun sedekah bidirhamin wahid, dengan satu dirham saja, lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut. Tiada satu benda ghaib yang lebih aku cintai daripada aku tadi mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atadri mimman yataqabbalullah. Adakah kamu mengetahui daripada siapakah Allah menerima amalan? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa sahaja. Jadi itu kerendahan diri sahabat-sahabat baginda, mereka tidak mendakwa diri mereka ahli ibadat. Bahkan yang paling mereka takut ialah al-qabul, penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abdullah bin Umar berkata, tiada seorang hamba yang menggunakan ataupun berseronok dengan dunia melainkan akan kurang darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dia tadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah daripada keramat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, satu ketika dia keluar pada ketika musafir, tak kala dia sedang berjalan, tiba-tiba dia mendapati ada satu kumpulan manusia sedang berhenti. Lalu dia tanya mengapakah mereka tadi berhenti. Maka mereka berkata, ada singa di tengah-tengah jalan menakutkan mereka. Kemudian Abdullah bin Umar turun daripada tunggangan ni dan dia pergi kepada singa tersebut. Lalu dia memegang telinga singa tadi dan dia tadi menjauhkan singa tadi daripada jalan. Dan diriwayat daripada Abdullah ibn Umar sebanyak 630 hadis. Dan dia tadi hidup selama 84 tahun. Meninggal dunia di Mekah, mati syahid. Dan sebab dia tadi mati syahid ialah pada ketika itu Hajjaj, salah seorang khalifah yang zalim pada ketika itu, sedang membaca khutbah. Lalu dia melewatkan semayang. Maka Abdullah ibn Umar berkata, sesungguhnya matahari tidak akan menunggu kamu. Lalu Hajjaj berkata, sesungguhnya aku berazam untuk memancung kepala kamu. Kemudian Abdullah ibn Umar menjawab, innaka safihun musallat. Sesungguhnya kamu ni ialah orang bodoh yang Allah Ta'ala gunakan untuk menzalimi manusia.
Jadi disebabkan oleh perkataan Abdullah ibn Umar tadi, maka Hajjaj tadi berasa marah dan dia memerintahkan seorang lelaki meletak racun di hujung lembingnya. Kemudian dia tadi bersesak-sesak pada ketika tawaf, lalu dia meletakkan lembing beracun tersebut di kaki Abdullah ibn Umar. Maka apabila dia tadi terpijak lembing tersebut, lalu dia sakit beberapa hari, kemudian mati, meninggal dunia radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi kita sambung kepada hadisnya. Maksudnya Abdullah ibn Umar berkata, Sami'atu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu bersabda, bunyal Islamu, dibina agama Islam ala khamsin, di atas 5 asas perkara. Pertama sekali syahadati, penyaksian alla ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad ialah utusan daripada Allah. Jadi inilah hadis yang, daripada hadis ni kita ambil rukun Islam yang 5. Jadi apabila kita bincangkan rukun Islam, maka dia merujuk kepada amalan sahih. Jadi seperti contohnya yang kedua yang akan kita bincangkan ialah solat. Dan kita maklum solat tadi ialah amalan yang sahih. Kemudian zakat, kita maklum amalan yang terlibat dengan harta benda, menunaikan haji dan puasa pada bulan Ramadan. Dan apabila kita bincangkan amalan yang pertama ni ialah syahadah. Jadi syahadah dia bermaksud penyaksian. Jadi penyaksian tadi dia juga merupakan satu amalan. Cuma persoalannya, untuk seseorang nanti menyaksikan Allah dan Rasul, maka dia tadi perlu untuk memperbanyakkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia hendaklah memperbanyakkan berzikir. Apabila dia tadi telah bersungguh-sungguh berzikir mengingati Allah, maka dia akan dikurniakan dengan syahadah tadi, yang diterjemahkan sebagai penyaksian kepada Allah. Jadi rukun Islam yang pertama ni menuntut umat Islam berzikir mengingati Allah. Dan zikir tu ialah amalan. Sebagaimana solat ialah amalan, sebagaimana zakat ialah amalan zahir, haji ialah amalan zahir. Maka rukun Islam pertama, dia ialah rukun yang melibatkan hati manusia mengingati Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum hati tadi mengingati manusia, didahulukan dengan lidah yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, wa iqamis salat. Maksudnya adalah seseorang tadi mendirikan salat. Maksudnya salat yang telah kita maklumi difardukan setiap 5 waktu pada setiap siang dan malam. Dan dimaksudkan dengan mendirikan tadi ialah menjaga solat tersebut pada waktu-waktunya berserta dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya. Sesungguhnya telah datang dalam hadis, sesiapa yang memelihara solat yang 5, memelihara wuduknya, waktunya, rukuknya, sujudnya, dan dia mengakui bahawa solat tersebut ialah hak Allah Subhanahu wa taala, nescaya jasadnya akan diharamkan daripada api neraka. Dan diriwayatkan sesungguhnya pada hari kiamat akan diperintahkan, maksudnya dihadapkan kumpulan-kumpulan manusia yang semayang untuk dihadapkan, dibawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpulan pertama datang seperti matahari, maksudnya bersinar-sinar. Maka malaikat bertanya, siapakah kamu? Mereka berkata, kami ialah orang yang memelihara semayang. Malaikat bertanya, bagaimanakah kamu memelihara semayang? Mereka berkata, kunna nasma'ul azan wa nahnu fil masjid. Kami mendengar azan padahal kami sudah pun siap berada di dalam masjid. Itu yang paling tinggi sekali memelihara semayang. Kemudian datang satu kumpulan yang kedua, yang orang-orang yang memelihara semayang seperti bulan yang amat terang pada malam purnama. Maka malaikat berkata, siapakah kamu? Maka dia berkata, kami ialah orang yang memelihara semayang. Lalu malaikat bertanya, bagaimanakah kamu memelihara semayang? Mereka berkata, kami berwuduk sebelum waktu. Kemudian kami menghadiri solat berserta dengan kami mendengar azan. Kemudian datang kumpulan yang ketiga, seperti bintang-bintang bercahaya. Maka malaikat bertanya, siapakah kamu? Mereka berkata, kamilah orang yang memelihara semayang. Malaikat berkata, bagaimanakah kamu tadi memelihara semayang? Kemudian mereka berkata, kunna natawadda'u ba'dal azan. Kami berwuduk setelah serta-merta kami mendengar azan. Dari itu 3 keadaan memelihara solat. Dan diriwayatkan dalam hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama yang dihisap ke atas seorang hamba pada hari kiamat ialah sembahyangnya. Sekiranya sempurna sembahyang tersebut, maka sempurnalah, baiklah segala amalan-amalannya. Sekiranya rosak solat tersebut, maka akan rosaklah segala amalan yang lain. Dan kita sambung pada perkara yang ketiga, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Maksudnya membayar zakat tersebut kepada orang yang berhak. Jadi dinamakan zakat kerana ia ialah sebab kepada berkembangnya sesuatu harta seseorang. Zakat itu dia merujuk kepada makna pertambahan, berkembang, membiak.
dan terhasilnya keberkatan pada harta tersebut. Dalam hadis nyatakan bahawa Nabi bersabda, peliharalah harta-harta kamu dengan zakat. Maksudnya sekiranya kita mengeluarkan zakat, nescaya Allah memelihara harta yang lain. Dan hendaklah kamu merawat orang-orang yang sakit dari kalangan kamu dengan memperbanyakkan sedekah. Dan telah datang dalam riwayat, tiada harta yang hilang di darat ataupun di laut, maksudnya hilang, binasa, tenggelam seumpamanya, illa min adami zakati, melainkan disebabkan tidak membayar zakat. Dan telah datang sesungguhnya siapa yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, nescaya Allah Ta'ala akan menghantar kepada orang tersebut manusia-manusia yang zalim ataupun perkara kebinasaan, bala bencana untuk menghilangkan harta tersebut daripada orang tadi. Jadi apabila ada harta kita yang binasa, maka kita tadi merenung diri kita, adakah kita sudah membayar zakat ataupun tidak. Dalam hadis dinyatakan tiada mana-mana orang yang memiliki emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan akan datang pada hari kiamat, akan dibuat emas dan perak tadi sebagai kepengan-kepengan daripada api neraka, lalu akan diletakkan kepengan api neraka tersebut di dahinya dan di belakang badannya. Setiap kali kepengan emas dan perak tadi sejuk, maka akan diulang semula kepanasannya pada hari yang kadarnya sama seperti 50,000 tahun kamu di dunia. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghukumkan manusia, lalu dia akan melihat jalannya sama ada kepada syurga ataupun kepada neraka. Jadi ini ialah azab sebelum masuk ke dalam neraka. Azab semasa di padang mahsyar menunggu tadi, kerana seseorang dia tidak menunaikan zakat. Dan dalam riwayat menyatakan sesungguhnya harta orang-orang yang tidak membayar zakat akan datang pada hari kiamat sebagai satu kalung ditengkuknya daripada api neraka. Dan sesungguhnya di kalung daripada api tadi yang dicipta daripada harta yang tidak dikeluarkan zakat, sekiranya diletakkan satu kalung tadi di dunia sekarang, nescaya dunia seluruhnya akan terbakar dan nescaya akan terputus, akan hancur segala gunung-gunungnya dan akan kering segala laut-lautnya. Maka tiada mana-mana hamba yang menunaikan zakat hartanya dengan hati yang amat baik, melainkan akan datang harta tersebut sebagai satu kalung daripada nur pada tengkuknya pada hari kiamat, yang akan bersinar kalung tersebut ke atas semua orang beriman pada hari kiamat, sehingga dia tadi boleh berjalan di atas nur tersebut, di atas titian surat dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara keempat yang Nabi beritahu ialah hajjul bait, menunaikan haji di Kaabah. Menunaikan haji ini ialah wajib, kewajipan ke atas orang yang berkemampuan, dan menunaikan haji akan menghapuskan segala dosa, sama ada dosa dari kecil ataupun dosa-dosa besar, dan dinyatakan hatta tabi'at, maksudnya sehingga kan dosa-dosa yang berkaitan dengan anak Adam, maksudnya dosa-dosa hak-hak manusia, sekiranya dia tadi meninggal dunia pada ketika dia menunaikan haji ataupun setelah dia menunaikan haji dan dia masih belum mampu untuk menunaikan hak-hak manusia tersebut, dengan berazam untuk menunaikannya apabila dia mampu. Jadi itulah keagungan haji, kan akan menghapuskan segala dosa dan segala tuntutan. Dan Ibnu Imad menyatakan hikmah kenapa lafaz haji tadi dia terbentuk daripada huruf ha dan huruf jim. Jadi dia mengisyaratkan kepada huruf ha ialah lafaz al-hilm. Hilm maksudnya ialah lemah lembut Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lafaz jim dia merujuk kepada lafaz jarimah yang bermaksud jenayah yang kita buat. Maksudnya seolah-olah hamba tadi apabila dia menunaikan haji, dia berkata, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, aku datang menghadap kepadamu dengan segala jenayah dosa maksiat yang telah aku lakukan, untuk kamu mengampunkan daku bihilmikan dengan lemah lembut kamu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada segi hukumnya, haji tidak wajib pada sepanjang umur manusia, melainkan sekali saja. Dan dalam hadis dinyatakan siapa yang menunaikan haji sekali, maka dia telah menunaikan kefarduannya. Siapa yang menunaikan haji tadi 2 kali, maka sesungguhnya dia telah memberikan hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hutang tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan membayarnya dengan syurga. Dan siapa yang menunaikan haji sebanyak 3 kali, nescaya Allah Taala akan mengharamkan rambutnya dan kulitnya daripada api neraka. Dan di sisi Imam Syafi'i, kewajipan haji ialah dipanggil sebagai mempunyai masa yang luas. Maksudnya boleh ditunaikan pada bila-bila tahun yang dikehendaki. Dan itu juga pendapat daripada anak murid Muhammad anak murid Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad berkata, kewajipan haji ialah serta-merta. Maksudnya apabila seseorang telah mempunyai harta yang cukup, maka serta-merta dia wajib menunaikan haji. Dan itu juga pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Yusuf dan begitu juga Imam Al-Muzani. Dan dinyatakan sekiranya bertembung seseorang tadi ada satu sejumlah wang
sama ada dia tadi menggunakan wang tersebut untuk menunaikan haji ataupun untuk bernikah, maka yang manakah perlu dia dahulukan? Maka dinyatakan dalam syarah ni, yang afdal bagi orang yang tidak takut terjatuh ke dalam zina, afdal baginya mendahulukan haji. Adapun orang yang takut terjatuh ke dalam zina, maka yang afdal baginya ialah mendahulukan nikah. Bahkan wajib ke atasnya bernikah tersebut sekiranya dia tadi yakin ataupun kuat di atas sangkaannya yang dia tadi akan terjatuh ke dalam zina. Dan sebagaimana haji, begitu juga umrah. Dianya wajib di sisi Imam Syafi'i sepanjang umur sekali sahaja. Dan diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahawa sesungguhnya umrah ialah satu ibadat yang sunat. Ia satu pendapat juga bagi Imam Syafi'i. Dan daripada Imam Ahmad, umrah ialah satu kefarduan seperti mana haji. Dan telah datang pada kelebihan haji dan umrah hadis-hadis yang amat banyak, antaranya sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang keluar daripada rumahnya menunaikan haji ataupun menunaikan umrah dan dia meninggal dunia, nescaya Allah Ta'ala akan menjalankan ataupun mengurniakan kepadanya pahala orang haji dan pahala orang yang menunaikan umrah ila yaumil qiyamati, sehinggalah hari kiamat. Dan antaranya ialah sabda Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Maksudnya adalah kamu tadi mengiringkan, maksudnya menyambung-nyambungkan antara haji dan umrah. Maksudnya jangan sekali-kali kita biarkan ada tempoh masa yang panjang tidak ditunaikan haji ataupun umrah. Fa'innahuma, kerana sesungguhnya kedua-dua haji dan umrah tadi akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Kama yanfil kiru, sebagaimana angin tadi yang menghilangkan khabathal hadid, kekotoran pada besi. Maksudnya apabila kita tadi membakar besi, kita akan tiup besi tersebut dengan alat peniup untuk membersihkannya. Dan sesungguhnya dinyatakan dalam hadis, mengulang haji dan umrah akan menambahkan kepada umur seseorang dan akan menambahkan rezeki. Maksudnya diberkati umur dan rezeki. Dan antara hadis Nabi Muhammad SAW, umrah sehingga umrah yang seterusnya, satu umrah sehingga umrah yang akan datang, kafaratun lima bainahuma, akan menghapuskan dosa antara kedua-duanya. Dan haji mabrur tiada baginya balasan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan satu kisah daripada Muhammad ibn Munkadir. Jadi Muhammad ibn Munkadir ni dia meninggal dunia pada tahun 130 Hijrah. Maksudnya dia ialah salah seorang tabi'in. Maksudnya tabi'in daripada tingkatan yang ketiga. Jadi Muhammad bin Munkadir, dia kata dia telah menunaikan haji salasan wa salasina hajjah, sebanyak 33 kali haji. Dan apabila pada haji dia yang akhir sekali, semasa dia sedang berada di Arafat, dia berkata, wahai Allah Subhanahu wa taala, kamu mengetahui aku telah duduk berdiri di tempat Arafah ini sebanyak 33 kali. Satu, haji ialah untuk kefarduan diriku. Haji yang kedua untuk bapaku. Haji yang ketiga untuk ibuku. Dan aku bersaksi kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa taala, aku mengurniakan 30 haji lagi yang telah aku laksanakan ni kepada orang yang berdiri di Arafat. Tetapi kamu tidak menerima amalan tersebut daripada mereka. Dan apabila dia tadi dah selesai berdoa dan dia tadi meninggalkan padang Arafah, maka diseru satu suara kepadanya, wahai Ibn al-Munkadir, adakah kamu tadi ingin memberikan kurniaan, ataupun kamu tadi nak memberikan haji kamu tadi, ataupun adakah kamu tadi ingin menzahirkan yang kamu tadi pemurah, kamu tadi nak mengurniakan haji, kamu nak menzahirkan kemurahan kamu tadi ke atasku, yang akulah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala kemurahan dan kelebihan. Dan Allah bersumpah, demi keagunganku dan demi kemegahanku, sesungguhnya aku telah mengampunkan semua orang yang berdiri di Arafat ni sebelum aku mencipta Arafat tersebut 1000 tahun sebelumnya. Dan itulah kelebihan haji lah yang dinyatakan dalam kitab yang kita baca ni. Dan yang terakhir sekali ialah wasaumi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Yang dimaksudkan puasa tadi ialah seseorang tadi menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa pada siang dengan niat. Dan puasa difardukan pada tahun kedua daripada hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Kesemua tadi Nabi berpuasa tidak penuh 30 hari tadi. Maksudnya ada hari yang Nabi berbuka kerana musafir dan seumpamanya. Kecuali satu Ramadan saja yang Nabi SAW berpuasa penuh daripada awal Ramadan sehingga akhir Ramadan. Maka dalam syarah dinyatakan, hikmah Nabi tidak pernah melainkan sekali saja berpuasa bulan Ramadan sepenuhnya untuk menggembirakan atau untuk menenangkan hati-hati manusia
yang tidak mampu untuk berpuasa, Ramadan tadi penuh dari kalangan umatnya. Maksud ada dari kalangan kita yang semasa bulan Ramadan tadi sakit, lalu tak mampu berpuasa. Ataupun ada dari kalangan yang musafir, maka dibenarkan untuk dia tadi berbuka. Jadi dinyatakan fadilat pada bulan Ramadan dan berpuasa ni hadis-hadis yang amat banyak. Antaranya diriwayatkan sesungguhnya syurga berhias diri daripada setahun ke setahun untuk apabila masuk saja bulan Ramadan. Apabila malam pertama daripada bulan Ramadan akan bertiup angin daripada bawah arash yang dinamakan angin tersebut sebagai Al-Muthirah, maka daun-daun syurga akan berbunyi. Dan segala gelang-gelang ataupun pintu-pintu syurga tadi akan mengeluarkan bunyi-bunyi disebabkan ditolak oleh angin tersebut. Maka didengar disebabkan oleh bunyi-bunyi daun dan bunyi-bunyi pemegang-pemegang pintu syurga tadi, satu bunyi yang tidak pernah mendengar seseorang manusia pun, bunyi yang lebih sedap daripada bunyi tersebut. Maka pada malam tadi semua bidadari akan menzahirkan dirinya dan mereka akan keluar berdiri di tepi-tepi pintu syurga ataupun di tempat-tempat anjung syurga tadi, lalu mereka menyeru, adakah orang yang ingin meminang daku? Kemudian mereka berkata, wahai Ridwan, apakah malam ini? Maka Ridwan, malaikat penjaga syurga menjawab, dikata bahawa wahai bidadari-bidadari yang amat cantik, maka ini ialah malam pertama daripada bulan Ramadan. Dan Nabi SAW bersabda, sekiranya manusia tadi mengetahui kurniaan keberkatan yang ada dalam bulan Ramadan, nescaya mereka tadi akan bercita-cita supaya sepanjang tahun tadi ialah bulan Ramadan. Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa yang telah lalu. Dan dalam satu riwayat, dosa-dosa ni akan datang pun Allah Ta'ala akan ampunkan. Dan dalam satu riwayat mengatakan, jikalau Allah Ta'ala mengizinkan bagi langit dan bumi untuk berkata-kata, nescaya langit dan bumi akan menjadi saksi bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan bahawa mereka tadi ialah ahli syurga. Dan sebagai satu faedah dalam syarah dinyatakan daripada Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu al-Haytami, sesiapa yang ingin bulan Ramadan tadi habis ataupun berhenti ataupun habis cepat, keinginan berhentinya ataupun tamatnya bulan Ramadan minal kabairi ialah antara dosa-dosa besar. Jadi ia disebabkan oleh kebencian terhadap ibadat dan dikhawatiri orang yang tidak gembira apabila datang saja bulan Ramadan tadi, dikhawatiri akan jatuh ke dalam kekufuran. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada perkara yang tidak sepatutnya dibuat ini yang dinyatakan dalam syarah oleh orang-orang awam, apabila masuk saja bulan Ramadan dia akan kata Ramadanun marid, maksudnya dia kata bulan Ramadan sakit, dia kata, ataupun sebab bulan Ramadan ni roh kita nak tercabut, maksudnya nak makan tak boleh. Jadi hendaklah kita tadi menjauhi segala ucapan-ucapan yang menghina ataupun tidak mengagungkan bulan Ramadan yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutupnya, penulis syarah berkata, inna hadzal hadis qad ishtamala ala arkan Islam. Sesungguhnya hadis yang kita baca ini merangkumi ke atas rukun-rukun Islam, fahuwa min qawaidid dinil azimah, dia antara kaedah-kaedah di dalam agama yang amat agung. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Iman dan Tafsir, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitabnya Al-Iman dan Hajj. Wallahu ta'ala alam. Jadi alhamdulillah kita dah sempurna membacakan hadis yang ketiga dan dengan syarahnya daripada kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Moga-moga kita dapat mengamalkan dan kita dapat melihat kelima-lima rukun tersebut pada diri kita. Kan, maksudnya dalam diri kita tadi ada satu amalan yang diistilahkan dengan berzikir, ada amalan semayang, kan, sekiranya kita mempunyai harta, kita berzakat, apabila masuk Ramadan kita berpuasa, dan sekiranya kita tadi diizinkan Allah kita menunaikan haji dan umrah. Wallahu ta'ala alam. Dari segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.